Baik. Jadi kita tengok dalam apa yang tazkirah tu kan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maknanya berilah peringatan, reminder, peringat balik apa yang dah lupa, apa saja yang dia terlupa tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari-hari kiamat tu. Lepas tu kita kena ingat balik ayat yang saya baca tadi tu tentang peringatan di alam roh tu. Di situlah kita berjanji dengan Allah, kita bersumpah setia dengan Allah, kita mubayyi'ah dengan Allah ketika di alam roh itu, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua roh, tak ada satu roh yang tertinggal. Semua mengaku, semua cakap benda yang satu. Qalu bala. Semua berkata, bala, benar engkau Tuhan kami. Syahidana. Semua cakap mengaku ketuhanan Allah. Tak ada yang cakap lain. Maka tiba di sini, dia dah cakap lain dah. Dia dah start sebuah taghut. Dia start sebuah syaitan. Dia start sebuah dunia. Dia start sebuah nafsu. Semalam kita dah cakap dah. Hijab antara kita dengan Allah ada 72,000 hijab. Dan salah satu hijab itu adalah dunia itu sendiri sebagai satu hijab. Jadi kalau kita duduk kasih kepada dunia tu, memang kita duduk dalam hijab. Kita duduk dalam tirai tu. Tirai dunia tu tak boleh lepas lagi tu. Lepas ke sana tu. Wa'imah dunia ke apa ke yang kita nak, dunia ni sebagai platform kita, tempat kita untuk fit ke akhirat. Maknanya kita tak ambil dunia untuk dunia. Ambil dunia untuk ke akhirat. Macam itu. So berilah peringatan. Ni nak beri peringatan lah malam ni. Kita berzikir, kita berhitung, berini, kita buat sebagainya, kuliah dan sebagainya untuk nak memberi peringatan. Kerana sesungguhnya manusia ni dihantar ke muka bumi ini untuk melalui ujian keimanan. Sama ada ia beriman ataupun ia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ia beriman, macam mana sifat-sifat orang beriman? Kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah, kasih kepada ibadat, cinta kepada kebaikan, beramal soleh dan sebagainya. Itu tanda orang yang beriman kepada Allah. Manakala orang yang kufur kepada Allah, ataupun degil, ataupun sentiasa melakukan derhaka, ataupun orang yang fasik, yang sentiasa kekal di dalam dosa-dosa yang kecil itu, maka orang-orang macam ni dia engkar, enggan. Dia bukan di kalangan orang yang mukmin. Jadi sebab itulah peringatan ini penting. Bila disebut ayat Quran tu kita peringatan daripada Allah, kita menerimanya. Bukan kita melawan lagi. Kita mendengar, kita mengambil manfaat daripada apa yang diperingatkan kepada kita tu. Jadi banyaklah peringatan tu. Cuma malam ni saya nak fokuskan bahawasanya tujuan kita buat program kuliah malam-malam macam ni sekadar nak beri peringatan. Bagi ingat balik mana tempat asal kita yang kita dah lupa ni. Jangan lalai sangat, jangan hanyut sangat atas muka bumi ni. Sebab ni tempat sementara. Hari-hari kita tengok orang mati. Kebetulan musim Covid, dia kena mati musim Covid, matilah musim Covid. Nak buat macam mana? Memang takdir dia. Nyawa dia sampai musim Covid, bukan pasal Covid. Kematian itu bukan ada asbab apa. Tapi hakikatnya memang sampai masa kena mati. Tak kisahlah musim Covid ke musim tak Covid pun orang mati. Kan? Tu begitu. So jadi, nak peringat balik, kita nak ingat balik semasa kita tak lama atas muka bumi ni, semua orang kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi berilah peringatan. Jadi kita ni bertindak sebagai apa? Sebagai wakil para ulama, wakil para dai yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itulah khairul ummah. Umat yang terbaik. Umat yang mana umat terbaik? Umat yang terbaik itulah umat yang mengajak manusia kepada kebaikan, kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang mukmin, ciri umat-umat yang hebat atas muka bumi ini. Maka kita kena beri peringatan selalu. Bila cakap tu kalau boleh, janganlah sampai 2 jam tu nak cakap agama langsung, tak ada. Bagilah tazkirah sikit, sembanglah, cuit sikit, lari tajuk sikit, pergilah tajuk pasal agama. Ni langsung kalau 2 jam sembang pasal dunia, full 2 jam. So kita cubalah kita tukar peringatan ni, selalu jumpa dengan kawan ke sembang-sembang, ambil sekejap masa 2-3 minit cerita pasal tazkirah ringkas, pendek ke cakap lah, nak berikan peringatan tu. Baik. So jadi, apa yang kita nak peringatkan? Ingatlah, ini kutubah Nabi, kutubah akhir Rasulullah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah supaya jangan sekali-kali
kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Ini pesan Nabi dalam kutubah yang terakhir dia. Masyhurlah kutubah ni. Jadi, siapa dia? Kita ni sebagai khalif Allah, sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah atas muka bumi ni. Kita sebagai, bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah kata kepada malaikat, aku nak jadikan Adam tu sebagai sebagai khalifah atas muka bumi ini. Maka malaikat berkata, apakah kamu, wahai Tuhan kami, nak jadikan Adam itu seperti mana kamu jadikan jin-jin yang sebelum ini? Allah kata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kan? So, jadi maknanya, khalifah kita ni jadi khalifah. Apa tugas khalifah kita? Sebagai pemimpin, sebagai manusia yang mengimarahkan bumi Allah ini, dengan amalan-amalan solehah, dengan kebaikan, dengan menegakkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja khalifah. Maknanya khalifah ni tak pangkat dia besar. Apakah semua orang jadi khalifah? Mungkin tidak. Mungkin sebab yang dah Allah pilih, mungkin yang darjat dan beriman tinggi kepada Allah, mereka itu adalah khalifah, adalah pemimpin atas muka bumi ini. Sebagai orang yang diberi amanah, yang memakmurkan, yang mengimarahkan bumi ini dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita memakmur tak atas bumi ini dengan syariat Allah? Apa yang kita buat? Mana syariat Allah yang kita dah tegakkan? Mungkin kalau ada, mungkin sedikit. Mungkin banyak tak boleh kalau kerajaan. Apakah mereka itu pemimpin-pemimpin agama? Apakah kerajaan telah menegakkan hukum-hukum Allah atas muka bumi ini? Ataupun kerajaan kita masih menggunakan undang-undang John Reid, masih menggunakan undang-undang British. Sedangkan negara lain dekat barat pun tak pakai undang-undang British. Malaysia ada pakai lagi undang-undang British. Undang-undang penjajah. Macam-macam lagi kita pakai. Jadi, bukan pakai undang-undang Islam. Kenapa tak pakai undang-undang Islam? Sedangkan undang-undang barat ni, undang yang dijajah ni adalah undang-undang yang dicipta oleh ideologi manusia. Bukan daripada wahyu Allah. Sedangkan undang-undang Islam itu adalah wahyu dari Allah yang dibawa oleh manusia paling agung, paling mulia atas muka bumi ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tak nak ikut? Ini persoalan dia. Sebab apa? Sebab masalah iman. Kalau beriman kepada Allah, dia pasti akan menegakkan syariat-syariat Allah SWT. Tapi disebabkan iman tu tak tahu ke mana, maka dia tidak mampu ataupun tak ada keinginan dia. Sebabkan asyik dengan tak best lah, susah undang Islam ni, kena itu, kena ini. Baik kita ikut undang John Reid, dia lagi senang. Begitu. Jadi, tapi kata Nabi, awas. Ingat, kamu tak nak buat tak apa, tapi apabila kamu mati nanti, kamu akan ditanya apa yang kamu buat atas muka bumi ni. Kamu dah mintakan ayat, unilah saya. Tak kisahlah jadi ahli parlimen ke, jadi wakil rakyat ke, dia berkempen nak undi, dia tu dia angkat. Maka orang pun angkat dia. Kemudian dia tak nak buat undang-undang Islam. Dia nak buat undang-undang Taghut juga. Undang-undang yang penjajah ni. Apa akan jadi? Maka dia telah membelakangi akan perintah Allah SWT. Sedangkan Allah suruh perintah dengan memakmurkan bumi ini dengan syariat-syariat Allah SWT. Ini satu perkara yang sangat besar kita kena ambil fikir benda ni. Bukan main-main sebab kita akan ditanya besok. Dalam rumah tangga kita, pejabat kita, tempat kita bekerja, semua tu kita, apakah kita, di mana kita berada, apakah kita telah menegakkan akan syariat-syariat Allah, di mana kita berpijak, di mana kita pergi, kita tegak tak syariat Allah. Nak ambil wuduk pun susah. Nak ambil wuduk pun susah, nak maintain wuduk pun susah. Sebab solat, mungkin orang solat, tu pun ramai orang tak solat, saya tengok. Kan? Kita duduk kawan tu, waktu solat dia tak solat. Kadang kita pun nak tanya juga, takut kena marah, dia marah kita pula. Tapi kalau ikut peringatan ni, kena bagi peringatan. Ni tak boleh buat macam ni. Kalau aku buat macam ni esok, betul akibat dia macam mana di akhirat besok. Kan? Contohnya kan, tak boleh lah. Kita melawan ulil amri pun tak boleh. Kalau ulil amri tu yang beriman kepada Allah, pemimpin tu, pergi kat kerja, kat pejabat, anak buah, marah kat majikan itu, ini. Boleh ke? Macam tu. Kita juga sama juga. Hubungan kita tu. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan hablum minannas antara kita dengan sama makhluk ni. Macam mana kedudukan kita dekat situ? Okey. Itu cara ringkas-ringkas. Jadi, hati-hati. Ingat baik-baik. Bahasanya satu hari nanti kita akan mati dan kita kena jawab apa yang kita buat atas muka bumi ni. Buat yang jahat, kena jawab yang jahat. Kena terima balasan dia. Buat yang baik, terima balasan yang baik. Tapi, sebagai orang beriman kepada Allah, pilihlah yang terbaik. Bukan kita suruh pilih. Tak. Kita tak mau pilih-pilih. Pilih satu. Pilih yang terbaik. Pilih the best practice.
Amalan yang terbaik itulah amalan Islam tu. Cubalah tegakkan di diri kita tu. Baik, kita ikutlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.